Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amirul dalam Nota Bahasa. Tajuk kita hari ini ialah Indahnya Pantun. Pelajaran kali ini kita akan belajar untuk kenal pasti dan menyatakan maksud pantun. Anda rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2, muka surat 4. Dalam buku teks ada menunjukkan 4 rangkap pantun dan di tepinya ada maksud pantun. Jadi kita akan baca pantun, kemudian kita akan kenal pasti maksud pantun. Baik, pantun terdiri daripada dua, iaitu pembayang dan maksud. Untuk pantun 4 kerat, dua bahagian atas ataupun dua baris bahagian atas adalah pembayang. Manakala dua baris di bahagian bawah ialah maksud pantun. Jadi aktiviti kita hari ini ialah menyatakan maksud pantun menggunakan ayat sendiri berdasarkan pantun. Okey, kita teruskan. Indahnya pantun. Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat SK Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Ini adalah pantun yang pertama. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Untuk pantun yang pertama, ini adalah maksud pantun, dua baris di bahagian bawah. Baik, di sebelah kanannya ada dinyatakan maksud pantun. Dalam buku dah berikan untuk pantun yang pertama dan kedua. Pantun yang pertama, maksud kepada pantun ini ialah pantun merupakan budaya peninggalan nenek moyang. Maksudnya pantun ini daripada nenek dan moyang kita. Baik, untuk pantun yang kedua. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Baik, maksud yang diberikan dalam buku ialah bahasa pantun indah dan bersantun. Jadi, itu adalah perkataan yang diambil daripada maksud pantun dalam rangkap pantun yang kedua. Kita terus untuk pantun yang ketiga. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Baik, ini adalah maksud pantun, dua baris di bawah. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Jadi perkataan yang ditekankan di sini ialah tinggi nilainya dan juga jati diri. Jadi kita akan binakan ayat menggunakan dua maklumat ini. Saya sertakan contoh ayat dan juga ruangan jawapan untuk anda isikan ataupun untuk anda lengkapkan. Contoh ayat, pantun merupakan tempat kosong, Melayu yang tempat kosong. Jadi anda gunakan maklumat yang diberikan, kemudian anda isikan dalam ruangan jawapan di bawah. Ayat ini contoh sahaja. Anda boleh gunakan ayat anda sendiri. Baik, untuk pantun yang seterusnya, pantun yang keempat. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik sidara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Baik, kita lihat maksud pantun dua baris di bawah. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Jadi, maklumat yang ingin disampaikan ialah kita kena jaga dan pantun merupakan tradisi. Tradisi maksudnya peninggalan datuk nenek moyang kita. Baik, ini adalah contoh ayat. Pantun merupakan tempat kosong Melayu yang perlu kita tempat kosong.
Anda boleh gunakan contoh ayat ini ataupun ayat anda sendiri untuk menyampaikan maksud pantun yang keempat ini. Baiklah, untuk latihan yang seterusnya, sebagai tambahan, anda boleh buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 3. Baik, dalam buku ini menunjukkan ada 4 rangkap pantun dan ruangan untuk kita membina ayat maksud pantun. Saya terangkan di sini serba sedikit. Ingat, pantun ada 2, pembayang dan maksud. Baik, yang berwarna hitam ialah pembayang, yang berwarna merah maksud. Jadi anda perlu fokus kepada rangkap yang berwarna merah ni. Baik, saya sertakan beberapa langkah untuk anda menulis ataupun menyatakan maksud pantun. Yang pertama, kita kena kenal pasti perkataan dan maklumat dalam pantun. Kemudian kita gariskan. Baik, kita tengok yang pertama. Ketupat, kuih, bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Baik, untuk rangkap yang pertama, dia menceritakan tentang pelbagai bangsa dan pelbagai makanan. Setiap bangsa ada makanannya tersendiri. Baik, kita pergi kepada rangkap yang kedua. Cheongsam, kebaya juga sari, busana tradisi harus dipelihara. Dalam rangkap ini, dia menceritakan tentang pakaian tradisi, iaitu pakaian mengikut budaya. Baik, yang ketiga, tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Baik, dalam rangkap ini dia menerangkan tentang tarian budaya yang masih lagi menarik. Orang masih lagi seronok tengok tarian tersebut. Baik, dan yang terakhir, budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Rangkap ini menerangkan kita dalam masyarakat kita ni ada banyak budaya, pelbagai budaya, kaya dengan budaya. Dan satu lagi, pantun ini mengajak kita untuk mengamalkan budaya dan sematkan di dalam hati, simpan di dalam hati supaya tidak hilang untuk generasi yang akan datang. Baik, dan langkah yang ketiga, pastikan ayat yang dibina sama seperti maklumat di dalam pantun. Mestilah selari. Jangan dalam pantun cerita tentang makanan, kita bina ayat tentang pakaian. Jadi tak sesuai. Jadi ayat yang kita bina mestilah sama macam dalam pantun. Saya ulang sekali lagi, bagaimana untuk kita membina ayat maksud pantun. Yang pertama, kenal pasti perkataan dan maklumat dalam pantun. Kemudian kita gariskan sebelum kita nak bina ayat. Dan yang ketiga, kita pastikan ayat yang dibina sama seperti dalam pantun. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.